Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, minggu ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan unit yang seterusnya, iaitu unit yang kedua. Kita akan lihat permainan kategori serangan. Okey, dalam unit yang kedua ini, permainan kategori serangan, di bawah tajuk ini kita akan lihat kepada 3 jenis permainan. Okey. Yang pertama iaitu permainan rugby sentuh. Okey. Kemudian permainan bola keranjang dan yang ketiga permainan hoki. Baik, minggu ini kita akan fokuskan dahulu kepada permainan yang pertama, iaitu permainan rugby sentuh. Okey. Baik, bagi tajuk kali ini, permainan kategori serangan ini, kita akan bincangkan situasi-situasi permainan yang boleh dikatakan sebagai permainan yang pergerakan dia pantas dan juga mempunyai intensiti yang tinggi. Bagi pemain-pemain yang terlibat dalam permainan rugby sentuh, bola keranjang dan juga hoki, seperti yang ada dalam unit yang kedua yang kita akan lihat nanti. Pemain-pemain pada permainan jenis ini perlulah mempunyai tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Ini adalah penting supaya mereka dapat menggunakan kecergasan mereka ini untuk diaplikasikan, diterjemahkan dalam strategi, terutamanya dalam menyerang, dan juga strategi untuk bertahan daripada menerima serangan dengan berkesan. Itu yang penting. Mereka perlu mempunyai kecergasan fizikal yang tinggi supaya segala jenis strategi yang diatur dapat berlaku ataupun dapat dijalankan dengan berkesan. Kemudian kebijaksanaan bagi sesebuah pasukan ini untuk mengaplikasikan strategi serangan tersebut dan bertahan, supaya mereka dapat memastikan pasukan mereka dapat kemenangan dalam sesuatu pertandingan ataupun perlawanan yang mereka masuk atau mereka ceburi. Kita akan lihat yang seterusnya. Baik, untuk minggu ini kita akan lihat, kita fokuskan kepada permainan yang pertama, iaitu rugby sentuh. Baik, dalam pembelajaran kali ini, apa yang akan kita belajar? Yang pertama, kita akan cuba untuk melakukan kemahiran rugby sentuh dalam situasi permainan yang sebenar. Ini yang pertama ni, nanti kita akan kembali ke sekolah dan kita akan cuba praktikkan pembelajaran kita pada hari ini secara teori dahulu. Bagaimana kita nak lakukannya nanti di sekolah. Baik, yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan juga strategi dalam permainan rugby sentuh. Kita nak tahu dahulu bagaimana pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan dan apa strategi yang boleh kita laksanakan dalam permainan rugby sentuh. Kemudian yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen bagi menguruskan dan juga keselamatan ketika melakukan aktiviti. Kemudian yang seterusnya, menunjukkan keyakinan dan juga rasa tanggungjawab kendiri semasa kita melakukan aktiviti. Kita perlu ada keyakinan dan juga rasa tanggungjawab ketika melakukan aktiviti. Tak boleh bermain-main supaya kita dapat mengelakkan daripada berlaku kecederaan dan sebagainya. Yang seterusnya, komunikasi. Komunikasi juga penting semasa kita melakukan aktiviti. Kemudian kita akan membuat kerjasama dalam bentuk kumpulan bagi melakukan aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk permainan rugby sentuh.
Dan yang terakhir, memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, itu yang akan kita lihat sepanjang pembelajaran bagi rugby sentuh. Baik, sebelum kita melihat kepada strategi-strategi dan cara permainan dia, kita nak lihat dahulu secara sepintas lalu apa itu rugby sentuh sebagai pengenalan kepada kamu. Mungkin ada yang telah tahu bagaimana untuk bermain permainan rugby sentuh. Kemudian ada juga yang masih lagi kabur, tidak jelas tentang permainan rugby sentuh. Okey, apa perbezaan dia rugby sentuh dengan rugby biasa? Okey, baik. Permainan rugby sentuh ni, okey, pemain-pemain yang ada dalam permainan rugby sentuh ini memerlukan pemain untuk menguasai. Yang pertama adalah kemahiran larian. Okey, speed, larian. Okey, kemudian pengendalian bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan, dan juga menguasai kemahiran untuk menyerang dan juga bertahan. Dia dijalankan secara berpasukan. Permainan rugby ni dia tak boleh secara individu. Tak akan ada permainan rugby ini dijalankan secara individu. Dia adalah kerjasama dan juga permainan yang berlangsung ataupun dimainkan secara berkumpulan. Baik, yang seterusnya, setiap pasukan yang bermain dalam permainan rugby sentuh ini berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola. Dia akan membawa bola tersebut bersama ahli pasukan yang lain dalam kawasan permainan, sehingga salah seorang daripada pemain yang kita wakili itu ataupun seorang pemain daripada kumpulan kita dapat melakukan try dengan menyentuh bola di belakang garisan gol pihak lawan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan mata. Okey, try ni tujuan dia adalah untuk mendapatkan mata. Manakala bagi pasukan bertahan, pasukan yang bertahan perlu juga mempunyai strategi bertahan yang mantap, yang baik. Tujuan dia adalah untuk menghalang dan juga mematikan pergerakan pasukan lawan bagi melakukan try tadi untuk mendapatkan mata. Pasukan lawan akan mengatur strategi menyerang, pasukan kita pula akan mengatur strategi untuk bertahan. Bagaimana untuk mematikan, menghalang pergerakan pasukan yang melakukan serangan. Okey. Kemudian bagi pasukan yang melakukan pertahanan ataupun bertahan, pasukan yang bertahan perlulah menyentuh, touch pemain yang membawa bola, dan pemain yang disentuh tadi akan dikira sebagai matilah, permainan akan dihentikan. Kemudian permainan ini juga pemain-pemain perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas yang lain. Contohnya seperti menangkap dan menghantar bola. Okey, itu yang penting. Perlu kuasai yang asas dahulu, baru kita boleh pergi belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Penguasaan kemahiran asas ini dapat membantu pasukan untuk mengaplikasikan, merancang dan melakukan strategi menyerang seperti apa? Tendang dan tangkap, melakukan hantaran silang, kemudian miss pass, dan juga strategi bertahan pula. Okey, antaranya adalah 1 lawan 1 serta strategi bertahan dalam kumpulan. Okey, itu adalah secara ringkasnya lah pengenalan bagi pelajar-pelajar yang masih tidak jelas apa itu permainan rugby sentuh dan perbezaannya dengan permainan rugby yang biasa. Seperti dalam gambar rajah ni lah, dapat kita lihat tendang dan tangkap. Itu antara strategi yang boleh kita lihat nanti, 1 lawan 1 dan juga hantaran
silang. Okey, yang seterusnya yang kita nak lihat bagi aspek yang pertama ni adalah tentang strategi serangan dahulu. Lepas ni baru kita akan lihat kepada strategi bertahan. Okey, strategi menyerang dilakukan mengikut kepada kekuatan dan juga kelemahan dalam pasukan lawan. Okey, pasukan yang menyerang mereka ni perlu mengatur strategi menyerang dari semua kawasan, sama ada di bahagian tengah, sayap. Tujuannya adalah untuk mengelirukan pasukan yang bertahan. Pasukan yang menyerang dia perlu melihat ruang mana yang sesuai untuk menyerang kepada pihak yang bertahan, pihak lawan kita. Okey, baik. Kemudian pasukan penyerang perlulah mempunyai pemain yang mempunyai kepantasan, speed, kepantasan untuk berlari di tengah, dan strategi serangan dari tengah boleh digunakan. Okey, manakala strategi serangan sayap digunakan jika pemain yang bertahan, yang bertahan tadi serangan, pemain yang bertahan ini mempunyai kelemahan di bahagian tersebut. So sesuailah untuk kita gunakan strategi serangan menggunakan sayap. Itu perbezaan dia. Kalau kita ada kelebihan kepada kepantasan, pemain yang mempunyai lari yang laju perlu berada di tengah, dia sesuai untuk mengatur strategi serangan daripada tengah. Jika kita dapat kesan pemain pertahanan bertahan, pasukan lawan kita mempunyai kelemahan di bahagian pertahanan, bahagian sayap, so sesuailah untuk kita gunakan strategi tersebut. Okey, antara kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh antaranya ialah yang pertama tendang dan tangkap, kick and catch, kemudian hantaran loop, hantaran silang, scissor, dan juga miss pass, iaitu mengacah dengan larian zigzag, larian silang. Okey, semasa membawa bola, dia boleh mengelirukan pasukan pertahanan ataupun pasukan lawan kita. Okey, mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas adalah satu kelebihanlah bagi pasukan dalam sesebuah pasukan. Dia mempunyai speed, dia perlu berlari pantas, dan pihak bertahan, pihak lawan kita perlulah mengatasi kepantasan pemain-pemain yang ada lah. Okey, itu tujuan dia. Strategi serangan, dia akan mengatur strategi serangan, manakala pasukan yang bertahan dia akan mengatur strategi untuk bertahan, menyekat, menyekat kemarahan pasukan yang menyerang. Okey, kemudian kita lihat kepada kemahiran yang pertama dalam strategi serangan, iaitu tendang dan tangkap. Okey, dalam strategi yang pertama ini, tendang dan tangkap ini digunakan apabila sesebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan. Okey, itu adalah yang kita tahulah dalam strategi serangan. Okey, dalam kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola, seperti yang dalam gambar ni. Okey, yang warna baju kuning ni, dia membawa bola apabila pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain lawan, sebagai contohnya dalam gambar ni. Okey, pemain lawan ni berwarna biru. Okey, pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan. Dia akan tendang, melepasi pemain pertahanan tadi. Okey, kemudian berlari untuk mendapatkan bola yang ditendang tadi. Dia tendang ke depan ataupun ke arah belakang pemain pertahanan, kemudian dia akan lari dengan pantas untuk mengambil semula bola tadi. Okey, pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian. Jika dia berlari perlahan, pasukan pertahanan tadi akan berjaya merampas bola tadilah. Okey, kemahiran menyerang ini boleh dilakukan sama ada di tengah ataupun di sayap padang ataupun di dalam gelanggang. Okey, itu adalah strategi yang pertama, tendang dan tangkap. Baik, yang kedua, hantaran silang ataupun scissor. Seperti yang kita lihat dalam gambar ni, dia melakukan hantaran silang.
Nampak tak pergerakan gambar tu? Okey, strategi silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Okey, penyerang pasukan yang menyerang akan membawa bola. Dia akan berlari ke hadapan dan menghantar bola tersebut secara silang kepada rakan pasukan dia. Okey, dia lari ke depan, kemudian dia hantar, dia pass secara silang. Macam ni dalam gambar ni. Okey, pemain pasukan lawan, strategi ini dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan seringkali dilakukan di kawasan tengah gelanggang, iaitu kawasan yang sedang menuju ke arah kawasan in goal. Okey, baik. Kemudian strategi serangan yang seterusnya iaitu mengacah dengan zigzag. Strategi ini digunakan apabila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan, ke kawasan gol, bagi mengelakkan diri daripada disentuh oleh pasukan yang bertahan tadi, pasukan lawan. Pemain yang membawa bola tadi akan melakukan pergerakan mengacah. Dia cuba untuk menipu pergerakan tu, mengacah dengan tangkas, iaitu dengan arah zigzag. Mungkin dia melakukan pergerakan yang pertama ke kanan, kemudian pergerakan yang kedua dengan pantas berubah ke kiri. Pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri atau ke kanan, dodge, secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan yang bertahan. Ini akan mengelirukan pasukan yang lawan tu. Dia akan mengelirukan pasukan yang bertahan untuk menghadang pasukan yang menyerang. Okey? Baik. Okey, kemudian strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okey, seperti dalam gambar ni. Strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap, bahagian tepi lah. Sayap ni adalah bahagian tepi. Ke tengah. Dari tepi ke tengah gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran loop, miss pass dan juga larian zigzag. Manakala serangan dari sayap pula, pemain penyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap. Tadi sayap ke tengah, sekarang bahagian tengah ke sayap, kawasan gol, dengan menggunakan kemahiran hantaran silang dan kemahiran tendang dan tangkap. Okey, seperti dalam gambar rajah ni, dilukis, diberikan kepada kamu untuk lebih mudah untuk kamu lihat strategi menyerang melalui sayap. Okey, dari tepi ke tengah, kemudian strategi menyerang melalui tengah. Okey. Baik, kekuatan dan kelemahan. Kita nak lihat kepada jenis strategi yang kita lihat tadi. Kekuatannya adalah mengelirukan pihak lawan, kerana mempunyai pelbagai jenis hantaran yang pantas oleh pemain. Yang kedua, pasukan lawan akan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan, dan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk penyerang melakukan serangan. Okey, manakala kelemahan dia pula adalah pasukan penyerang mempunyai pertahanan yang sangat longgar. Sebab apa? Kerana hampir semua pemain bertumpu di kawasan serangan sahaja. Okey, apabila ataupun jika berlaku serangan pantas daripada pihak lawan, okey, itu yang akan menjejaskan kawasan pertahanan bagi pasukan yang menyerang tadi. Kerana ramai pasukan ahli pasukannya telah berada di kawasan serangan. Okey, strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesefahaman yang tinggi dan juga bijak dalam melihat permainan, melihat situasi permainan itu berubah. Okey, mereka perlu bertindak dengan cepat dan mempunyai kesefahaman antara ahli pasukan yang lain. Jika tidak, akan berlaku masalah kepada pasukan tersebut. Baik, yang seterusnya kita akan teruskan dengan strategi bertahan. Tadi kita dah lihat kepada strategi menyerang. Okey, sekarang kita nak lihat pula bagaimana strategi bertahan diatur gerakan.
Baik, terdapat beberapa jenis strategi bertahan yang boleh digunakan oleh pasukan pertahanan dalam permainan rugby sentuh. Antaranya adalah kawalan bertahan dalam kumpulan dan juga one by one ataupun satu lawan dengan satu. Okey, first kali kita nak lihat kepada bertahan dalam kumpulan. Bagaimana strategi ini dirancang dan diatur. Baik, strategi bertahan dalam kumpulan maksudnya ialah pasukan bertahan ini dia akan bentuk satu sistem, satu sistem satu barisan sama ada 7-0 ataupun 6-1. Okey, apa yang dikatakan dengan sebagai 7-0 dan 6-1? Okey, kita lihat. Yang pertama ialah 7-0. Strategi 7-0 iaitu pasukan bertahan akan berada secara berkumpulan membentuk satu barisan. Okey, pasukan bertahan tadi dia akan berada dalam satu kumpulan dan bentuk satu barisan, iaitu maksud dia ialah 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. Okey, strategi ini lebih menyukarkan pihak lawan untuk menyerang, untuk melepasi kawasan pasukannya. Pihak yang melakukan serangan itu akan menghadapi cabaran yang agak berat lah untuk melepasi kawasan pertahanan pasukan kita. Okey, baik. Bagi 6-1 pula, strategi 6-1 pula bermaksud pasukan akan membuat barisan 6 orang. Tadi 7, sekarang adalah 6 orang akan membuat barisan pemain. Tetapi lebih seorang lagi, seorang lagi pemain yang pantas berlari, iaitu pemain yang mempunyai kepantasan dalam larian ataupun kita kenali sebagai quarterback. Seorang ni akan berada di belakang barisan tersebut. Kenapa? Tujuan dan tugas pemain quarterback ini adalah untuk mengejar mana-mana pemain pasukan penyerang yang berjaya melepasi barisan pertahanan pasukan. Itu fungsi quarterback. Quarterback. Tadi 7-0 semua dalam satu barisan. Tetapi bagi strategi 6-1 pula, 6 orang akan buat satu line dan seorang lagi akan standby. Standby untuk apa? Dia akan kejar pemain-pemain pasukan penyerang yang berjaya melepasi barisan pertahanan pasukan kita. Okey? Baik. Manakala strategi bertahan ini juga dia mempunyai kekuatan dan juga kelemahan. Okey, first kali kita lihat kepada kekuatannya terlebih dahulu. Okey? Kekuatannya adalah menunjukkan kekuatan sesuatu pasukan semasa melakukan pertahanan. Pasukan akan dapat bekerjasama mengatasi pihak lawan yang melakukan serangan secara berkumpulan. Okey, bagi strategi 6-1 yang ada quarterback tadi, strategi 6-1 ini dapat menyediakan satu lapisan pertahanan jika pasukan menyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan. Manakala bagi kelemahan strategi ini pula, semasa membuat strategi bertahan ini, dia terdapat ruang antara dua pemain mudah dilepasi pasukan menyerang. Okey, bagaimana yang dikatakan mudah untuk melepasi? Jika tiada kesefahaman mengenai ruang, jarak yang perlu dikawal antara dua pemain pertahanan tadi. Sebab itu dikatakan awal-awal tadi, dia memerlukan kesefahaman antara ahli pasukan. Dia mempunyai kesefahaman yang tinggi. Komunikasi, itu pentingnya dalam permainan secara berkumpulan. Kelemahan yang kedua, semua ahli dalam pasukan perlu mempunyai kepantasan untuk bergerak, untuk berkumpul dan membina barisan pertahanan dengan segera.
Apa yang akan berlaku jika tidak bergerak pantas? Jika terdapat seorang sahaja ahli yang tidak dapat bersama dengan cepat, pasukan penyerang akan melakukan serangan pantas dengan mengambil peluang ruang yang terbuka tadi yang ditinggalkan oleh satu ahli pasukan tadi yang tidak dikawal oleh pasukan pertahanan. Okey, boleh rujuk dalam gambar rajah ini. Okey. Sebagai contohnya cara bermain untuk mengatur strategi. Murid ataupun pelajar akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan 7 orang lah. Satu kumpulan A dan satu kumpulan B. Kumpulan A akan melakukan strategi bertahan dengan melakukan strategi 6-1. Manakala kumpulan B pula akan melakukan serangan dengan menggunakan strategi 7-0. Okey. Kemudian murid 1 M1, lihat di sini. Murid 1 M1 ini akan bergerak ke belakang. Seperti yang kita bincang tadi, dia bergerak ke belakang, berfungsi sebagai quarterback bagi melaksanakan strategi pertahanan 6-1. M1 tadi, pelajar yang sama tadi akan bersedia untuk menyentuh mana-mana pemain pihak penyerang yang membawa bola melepasi halangan pasukan bertahan tadi. Rakan-rakan dia bertahan di hadapan, dia berada di belakang. Jika pasukan serangan tadi ada yang terlepas daripada barisan pertahanan tadi, dia akan mengejar pemain pasukan serangan dan menyentuh, dan akan menyebabkan permainan berhentilah kerana telah dimatikan. Baik. Kemudian murid 3 M3. Kita lihat di sini M3. Okey. Murid 3 akan mengacah M2. Dia mengacah pemain pertahanan. M3 ni adalah pemain menyerang. Dia mengacah pelajar yang berfungsi sebagai pemain pertahanan dengan melakukan larian zigzag. Larian zigzag ni adalah pergerakan mengubah arah kiri dan ke kanan dengan pantas yang boleh menyebabkan kekeliruan berlaku. Kemudian M3. M3 tadi, pemain serangan tadi, dia akan menghantar bola kepada M4. Murid yang keempat. Okey. Dia akan pas. Dia lari-lari zigzag, dia pas kepada rakan pasukan penyerang dia. Okey. Kemudian sementara pemain bertahan yang lain kekal fokus di zon kawalan masing-masing, setiap pemain mengawal ataupun setiap pemain mengawasi pemain lawan di zon kawalannya untuk kawalan zon 1 lawan 1. Kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan semua peraturan dan undang-undang dalam permainan rugby sentuh. Ini yang akan kita lakukan nanti semasa kita akan kembali ke sekolah nanti. Kita akan cuba praktikkan teori yang kita pelajari pada minggu ini. Kita nampak permainan ini seperti menarik untuk kita laksanakan nanti apabila kita kembali ke sekolah. Baik, sebagai latihan pengukuhan kepada semua pelajar, bagi kita mengingati pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita dapat ingat dan tidak lupa tentang pembelajaran kita pada hari ini, dapat mengukuhkan lagi pengetahuan kita. Okey, saya minta semua pelajar untuk melakukan latihan pengukuhan daripada soalan yang pertama sehinggalah soalan yang keempat. Okey. Baik. Yang pertama tadi, senaraikan kemahiran rugby sentuh yang perlu dikuasai setiap pemain ketika menyerang dan bertahan dalam situasi permainan sebenar. Seperti yang kita pelajari tadi. Cuba rujuk kembali. Baik. Soalan yang kedua, bincangkan bersama rakan-rakan kamu strategi yang sesuai untuk menghadapi pasukan lawan yang menggunakan strategi menyerang hantaran silang. Cuba bincangkan apa strategi yang boleh kita lakukan jika pasukan serangan melaksanakan strategi menyerang hantaran silang.
Okey, kemudian soalan yang ketiga, jelaskan kepentingan daya tahan, kepantasan dan ketangkasan dalam permainan rugby sentuh. Kita dah bincangkan tadi, ingat balik. Ya, kenapa permainan rugby sentuh ini perlukan daya tahan, ya, kepantasan dan juga ketangkasan. Sebab apa? Ya, cuba cari balik maklumat tadi. Baik, yang keempat, ya, berdasarkan rajah di bawah, ya, kamu lukis arah pergerakan yang sesuai untuk pemain pasukan penyerang yang menggunakan salah satu strategi menyerang, ya, sama ada dari tengah atau dari arah sayap. Okey, siapkan latihan ini dalam buku latihan kecil yang telah ditetapkan.